saudara-saudari dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kita datang kepada hari ini, 10 hari bulan Mei 2022, hari Selasa. Pada pagi ini kita ingin datang bersama untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyi lagu ini, Ku Bersyukur Bapa, diiringi oleh saudari Esther Tang Pei Zhen. Banyak yang
Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, kita puji dan syukur kepada Tuhan sebab kita dicipta, sebab kita diselamatkan, dan kita diberi peluang menjalani perjalanan sebagai murid Kristus di dalam jiwa ini. Semoga Tuhan berkati renungan pada pagi ini. Semoga kerja Roh Kudus di antara kita, supaya Yesus Kristus dihormatkan. Semoga kemuliaan kepada Tuhan Bapa Allah. Semoga Tuhan menyucikan hati kita, mengampuni dosa kita, supaya kita mempunyai hati yang taat akan Tuhan, supaya kerja Roh Kudus menyentuh hati, supaya jiwa kita disembahkan kepada Tuhan Bapa Allah. Dengan nama Yesus Kristus, amin. Kita berdoa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, satu hari pagi yang mulai, apa kabar? Salam kepadamu. Saudara-saudari, sekarang saya ingin tanya satu soalan kepada kamu. Adakah kamu ada ketakutan apabila kamu menyertai satu pelayanan dalam gereja? Pelayanan dalam kerajaan Tuhan. Ada kamu berasa takut sebab kamu tidak pernah menyertai apa-apa kerja ataupun pelayanan Tuhan. Sebab mungkin orang bercakap sesuatu dan kamu takut akan orang, maka kamu tidak sanggup untuk melayani Tuhan. Adakah ada sebab yang lain kamu takut dalam pelayanan Tuhan? Adakah kamu sentiasa berasa takut akan sesuatu? Maka hari ini saya ingin menggerakkan kamu dengan menggunakan firman Tuhan khasnya melalui Nabi Hagai. Marilah kita bersama, kita jadikan kuat dalam Tuhan, memenangi ketakutan. Jadikanlah kuat dalam Tuhan, memenangi ketakutan. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, kita ketahui kemarin kita merenung satu tema yang begitu penting, yaitu Tuhan mendahului sekarang. Marilah kita meminat rumah ibadat. Pada zaman tahun 520 sebelum Masihi, Nabi Hagai menggerakkan jemaat Tuhan, memindah rumah ibadat. Janganlah takut adalah tema pada hari ini. Mendahuluilah sekarang, dan mendahuluilah Tuhan sekarang. Tuhan mendahului dia sekarang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bab satu menggerakkan orang percaya untuk mendahulukan kerajaan Tuhan. Perlu mendahuluilah Tuhan dan meneruskan kerja. Sebab mereka sudah lepaskan kerja 16 tahun. Masa sudah henti kerja untuk Tuhan sudah lama. Maka Tuhan menggunakan menghantar Nabi Hagai melihat kerja ini ada sudah tepat, dia masa sudah sampai, perlu kita kerja. Perlu lihat jadual Tuhan dan perlu ada mengerja kehendak Tuhan. Dalam bab yang kedua sini, kita masih dengan tema membina rumah ibadat. Tapi untuk kita mungkin bukan kita ingin membina rumah ibadat yang fizikal untuk kita sekarang. Tapi ada makna yang sama untuk kita. Sebab apabila kita menginjil kepada orang lain, kita memuridkan untuk orang lain menjadi murid Kristus. Apabila kita mengambil berat terhadap orang lain, itulah juga salah satu kita membina rumah ibadat. Itu church, gereja. Saudara-saudari, bagaimana untuk mulai bab kedua? Semasa dalam kesukaran, mereka digerakkan untuk mentebusi dan mengatasi ketenangan daripada orang lain. Mereka perlu juga menyelesaikan kesukaran dari hati yang takut. Takut akan kerja ini terlalu susah. Tidak dapat kita selesaikan, projek ini terlalu besar. Lagi kita mungkin tidak cukup wang. Tetapi dengan Nabi Hagai, dia serta dengan inisiatif, serta dengan amaran dan jangkaan untuk masa depan. Sebab Nabi Hagai adalah seorang hamba yang dihantar oleh Tuhan Bapa Allah. Maka dia memperolehi perkataan firman dari Tuhan Bapa Allah. Maka dia dihantar untuk mengutuskan firman Tuhan, untuk menggalakkan mereka
pada tahun 520 sebelum Masehi. Supaya mereka boleh diperkuatkan untuk memenangi ketakutan daripada hati. Saudara-saudari, untuk memimpin bangsa Israel menyelesaikan pembangunan Bait Suci yang kedua. Sebab mereka sudah memulai kerja ini pada tahun 536 sebelum Masehi. Tetapi apabila mereka menerima tentangan dari orang bukan Yahudi, itu membuatkan mereka takut dan kerja itu pun dihentikan. Saudara-saudari, hari ini kita juga seperti zaman Hagai. Kita juga mungkin menghadapi kesukaran, ketakutan untuk membuat apa yang Tuhan ingin kita buat. Untuk mencapai matlamat gereja. Apakah matlamat gereja dalam buku Efesus bab di sana kata apa? Dalam bab 4 ayat 11 sampai 13 dan kata kita perlu melengkapi orang kudus. Melengkapi maksud ini yang akan menghidup seperti Yesus. Dengan prosesi kita akan buat Injil, memberitahu Injil, berita baik, membuat pemuritan, ambil berat supaya mereka boleh ditumbuh seperti Kristus. Maksudnya mereka akan matang. Kalau mereka lihat dia macam Yesus, begitu kasih, begitu iman. Namun kita perlu ketahui satu perkara, yaitu apabila kita membangunkan mereka yang percaya orang Yesus, mempercayai Yesus itu orang dipanggil orang kudus. Dan setiap gereja menghadapi cabaran. Jadi kita pun perlu menggalakkan ke semua jemaat kita, ke semua saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Khasnya kita ketahui dalam pada zaman Hagai, mereka memang takut. Takut tidak cukup wang, takut tidak ada masa, takut tidak boleh habiskan kerja, takut ada orang tentang, banyak takut. Seperti kita sekarang masih pun takut. Khasnya kita dalam zaman wabak COVID-19, kita takut. Takut hendak pergi melawat sebab mungkin kita akan dijangkiti. Kita takut datang ke gereja juga, takut dijangkiti. Banyak perkara kita takut pada hal ini. Tetapi kita perlu mengikut SOP. Dan tetapi dalam masa yang sama, kita pun perlu menghadapi kekecauan dan ketakutan yang kita hadapi hari ini. Seperti pada zaman Hagai. Mereka pun takut banyak perkara. Sekarang kita pun takut. Takut sampai satu takut kita tidak melayani Tuhan lagi. Kita lemah. Kita memang lemah. Kita takut. Banyak perkara kita takut. Tapi dengan firman Tuhan menggalakkan orang zaman Hagai, kita pun menerima maksud tersirat untuk kita. Wahyu bab 21 dan 22 mengajar bahawa sama sekali tiada lagi kejahatan di langit baru dan bumi yang baru itu. Itu kita ada satu hadapan sampai ke hari akhirat. Tetapi juga ada hadapan di hari ini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Hagai memulaikan New Part sekitar 16 tahun setelah kembali orang-orang Yahudi ke Yuhudu sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Pada hari ke-21 bulan ke-7, pada tahun itu juga Tuhan berfirman lagi melalui Nabi Hagai. Maka sekarang Tuhan berfirman kepada Nabi. Dia pun mau Nabi Hagai berfirman berkhotbah kepada jemaat Tuhan supaya mereka boleh elakkan, boleh melesaikan ketakutan dalam hati, boleh memenangi ketakutan itu menjadi seorang yang kuat dalam Tuhan, bukan kuat dengan daya diri. Saudara-saudari, yang sangat penting adalah Tuhan menyuruh Hagai menyampaikan kabar, mengikut kepada Jerubabel. Siapa Jerubabel? Pemimpin Kabano Yehuda, dan juga kepada pemimpin bukan politik. Jerubabel ada pemimpin politik kerajaan, tetapi Iman Agung Yosua itu pemimpin agama dan juga rakyat. Suara rakyat boleh mendengar firman Tuhan. Itu menjadi kuat mesti mendengar firman Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Hagai, Nabi Hagai menggalakkan mereka supaya buat apa? Kita lihat supaya mereka boleh memulaikan kerja
untuk menyelesaikan bait suci yang kedua yang sudah henti 16 tahun. Saudara-saudari, Nabi Hagai adalah untuk menggalakkan pembinaan bait suci. Biarlah mereka menjadi kuat. Tapi apabila Nabi Hagai hendak menggalakkan mereka, perlu menggunakan masa yang betul. Yang masa yang betul adalah masa perluan. Apa yang kita kata itu adalah masa Kairos. Masa Kairos itu bermaksud bahawa itu adalah maksud di mana Tuhan akan mengiring mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat sudah sebulan sejak permintaan rumah ibadat itu bermula. Mereka sudah memula. Mungkin tidak banyak yang dapat dilihat kecuali pengkumpulan bahan. Maka sebagai satu tambahan kepada penyupatuan dan juga beberapa perbaikan dengan ketiadaan peralatan permintaan moden. Itulah masa mereka tidak ada peralatan juga. Lagi pada bulan Julai, pesta tidak banyak boleh buat sebab masa itu memang tidak boleh buat sebab mereka Julai adalah tempoh perayaan. Kalau perayaan bukan masa kerja, perayaan adalah masa untuk melayar. Maka mereka ada kesukahan. Adalah mustahil untuk menjalankan sebarang projek. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita mendengar Hagai, Nabi Hagai. Kita mendengar, kita memahami situasi zaman Hagai. Kita melihat masa itu. Kita boleh fikir sekarang juga. Sekarang pada zaman wabak. Banyak orang cakap tidak boleh kerja, tidak boleh layani Tuhan sudah loh, tidak boleh buat pelawatan, tidak boleh buat penginjuran, tidak boleh buat kebaktian. Kita banyak apapun tidak boleh, mustahil boleh buat. Bagi ada orang yang tidak ada iman terhadap Tuhan, apapun tidak boleh buat. Apapun boleh buat, mustahil boleh buat apa. Tapi dengan mata Tuhan, dengan firman Tuhan, itulah masa yang paling baik untuk Nabi Hagai menggalakkan jemaat Tuhan membuat sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Semua orang mungkin merasakan bahawa projek itu terlalu besar, takut. Semua orang lemah. Jadi masa itu memang mereka sangat perlu bersorak untuk mereka lagi. Mereka perlu dibangkitkan, saudara-saudari. Tapi sebelum kita meneliti mesej Hagai secara terperinci, kita lihat apakah masa hari ke-21 itu dalam hari pelayan pondok daun. Hagai gunakan masa itu untuk menyeru agar orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Kita lihat dalam pelayan kemah. Masa Nabi Hagai menggalakkan mereka ada pada hari terakhir mereka melayakan pelayan kemah. Pelayan kemah itu apa maksudnya? Maksudnya mereka berfikir balik pada 1446 sebelum Masihi sampai 1406 sebelum Masihi, 40 tahun itu, yaitu berlaku lebih kurang sudah 1000 tahun, adapun 900 tahun. Pada masa itu, bagaimana Tuhan mengirim mereka keluar daripada Mesir sebelum pergi ke tempat kanan mereka, bagaimana boleh mereka hidup di dalam tempat yang susah itu. Maka Tuhan menjaga mereka. Mereka ada api, mereka ada air, mereka ada langit. Kalau pagi terlalu besar daripada matahari, terlalu kuat, maka ada langit. Malam ada api supaya mereka boleh lihat, boleh dengar. Apabila mereka laus, mereka ada minuman, mereka perlu makan, ada makanan. Bagaimana Tuhan menjaga mereka. Supaya kamu mengetahui turun-temurun, mereka melayarkan pelayanan kemah sebab Tuhan inginkan mereka ketahui dari satu generasi ke satu generasi bahawa ketika aku membawa orang Islam ke Mesir, aku membuat mereka diam di pondok-pondok. Kini ia bukan saja tinggal di dalam kemah, tetapi sekarang mereka tinggal di rumah dengan siling. Dalam buku Hagai bab 1 ayat 3 yang menjadikan perkabaran Nabi sebagai kediaman di dalam kemah, menjadi khotbah yang lebih berkesan melalui simbol perayaan pondok daun. Saudara-saudari, mereka punya rumah ibadat bait suci kedua masih belum siap, sudah henti 16 tahun sudah. Mereka takut
Tapi Tuhan ingin menggelakkan mereka. Gunakan kemah, perang kemah. Hasilnya pada hari yang terakhir, mereka digalakkan, diseru. Perkataan kemah ini ada digunakan dalam buku Ayub, rumah yang dibina orang jahat dapur seperti Sarah lampah-lampah. Hanya rumah sementara seperti pondok penjaga tak melambangkan kejatuhan dan ketidakkeupayaan. Maksudnya melayakan hari perkemah, hari pelayan kemah, maksudnya mereka benar ada satu situasi, satu masa, jatuh masa, mereka tidak ada rumah yang tetap, mereka begitu tidak keupayaan. Dalam buku Yunus 4 ke 5, ayat 5, kemudian Yunus pergi ke sebelah timur kota itu dan duduk di sana. Dia membuat sebuah pondok lalu berteduh di situ sambil menunggu apa yang akan terjadi kepada Niniwe. Ini pun tempat yang sementara. Saudara-saudari, lagi Yesaya 4 ayat ke-6 lebih kurang sama. Itu juga mereka adakan satu tempat yang berlindung mereka dari hujan dan nipu. Itu hanya masa sementara. Itu bermaksud kemah. Tuhan adalah tempat kemah dia. Tetapi Tuhan adalah kemah yang kuat, adalah tempat bersembunyi dan perlindungan. Saudara-saudari, perkataan kemah ini, maka Hagai untuk menolong dan mengkhabar kepada mereka. Tetapi kesan yang baik. Apa maksudnya? Yang lebih limpah ganda. Mengapa? Sebab rakyat begitu lemah already. Begitu lemah sudah. Begitu takut sudah. Tapi Tuhan akan merindui dengan kuasa Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha adil. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, rumah ibadah Solomon yang dibangun itu, yang dibina itu Julai, yang tentunya makna yang berterusan. Mereka akan bukanlah untuk memulakan kerja yang baru, tetapi untuk membinakan semula baik Tuhan. Sekarang dalam bulan Julai, kita bukan memulakan, sebenarnya adalah meneruskan kerja yang Solomon sudah mulai. Mereka memang akan kenang perkara ini. Tetapi sebagai mereka akan kenang, sebab mengapa? Sebab rumah suci Solomon, seperti dalam gambar itu, adalah begitu besar, yang begitu mewah, yang begitu baik sekali. Sebab pada masa itu memang adalah zaman yang berlainan. Apakah peranan yang dimainkan oleh gereja Kristian sebagai dalam penderitaan dan kegagalan negara Malaysia? Sekarang dalam masa Hagai. Masa Hagai mereka adalah orang jajahan. Mereka adalah orang jagaan. Bukan seperti dahulu kala. Apakah gereja boleh buat? Apakah rumah ibadat boleh buat? Apakah jemaat Tuhan boleh buat? Sekarang kita pun hendak lihat. Kalau negara kita ada kegagalan, negara kita ada penderitaan, apakah gereja boleh buat? Masyarakat memerlukan Injil. Masyarakat memerlukan kasih dan ambil berat daripada gereja. Mereka memerlukan Yesus Kristus. Maka orang Kristian, kita perlu bangkitlah demi kebaikan di dalam masyarakat ini. Saudara-saudari, yang penting itu tempat ibadat. Bukan hanya fizikal, tetapi mereka yang di dalam menyembah Tuhan, melayani, menjaga keperluan orang lain, mengadakan daya rohani, ada kesucian, demi menyelesaikan misi yang dikasih oleh Tuhan. Kita ada persekutuan dan kasih di antara kita menjadi saksi yang baik. Saudara-saudari, yang pertama yang tadi kita galakkan oleh Nabi Hagai dalam masa yang tepat, yaitu dalam hari yang terakhir perayaan untuk perayaan pesta kemah, membagi mereka ingatkan balik Tuhanlah adalah yang satu-satunya tempat perlindungan kita. Yang kedua ialah motivasi dari peja sebelum dan 11. Adakah sesiapa antara kamu yang masih ingat betapa cantik rumah kedahulu? Ayat ketiga buku Hagai bab kedua. Sekarang bagaimana keadaannya menurut pendapat kamu? Mungkin kelihatannya tidak menarik sama sesekali. Kamu lihat dahulu kala begitu cantik, begitu mewah. Dahulu dipindahkan pada tahun 59 sebelum Masihi. Sekarang sudah dirosak dan mereka sudah mulai balik. Sekarang lebih kurang tahun 520 sebelum Masihi. Maka sekarang mereka hanya letakkan asal saja.
belum panggung habis. Maka Nabi Hagai dan juga digalakkan untuk mereka ketahui apa yang telah berlaku dahulu dan sekarang mereka diberi peluang untuk balik hasilnya Sirus kerajaan Mesir Metaposi membolehkan mereka balik. Mereka sudah sekarang balik. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan apa yang sudah dicakap oleh Yeremi. Nabi Yeremi membeli kita tahu kita akan dibeli balik. Raja Persia akan balik, kita balik. Dan seluruh bangsa akan boleh balik. Maka bangkitlah ketua-ketua Yehuda dan Benjamin, imam-imam dan orang-orang Lewi. Semua orang yang digelarkan oleh Allah hatinya untuk pergi ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan. Ya, generasi 2-3 tidak begitu ketahui. Tapi ada pun sebagian mereka bersama dengan nenek natuk mereka balik. Saudara, mereka diberi peluang untuk membicarakan sebelum dan selepas. Tuhan menggerakkan hati Zerubbabel, anak saudara Gubernur Yehuda dan Yosua, seorang imam Persia, dan juga sisa-sisa bangsa itu. Lalu mereka datang, mereka kerja dengan mendirikan bait suci. Saudara-saudari, apabila Nabi Hagai menunjuk kepada bait yang masa dahulu, itu lebih mulia, lebih kuat, lebih cantik untuk menggalakkan mereka fikir betapa indahnya itu bait suci itu sebelumnya. Dan kita tidak akan sampai ke tahap itu lagi. Okey, sekarang tidak cukup wang. Tidak seperti dahulu kala kita ada uang banyak. Sekarang yang kita akan bangkungkan adalah tidak begitu, hanya begitu tinggi. Tapi saudara-saudara Yesus Kristus, kita ketahui bahawa dahulu kala apabila Solomon dia menjadi raja membangkungkan tempat suci, bait suci Tuhan, itu masa mereka mereka ditarik oleh raja-raja yang lain untuk mendapatkan nasihat kuat. Kerajaan itu kuat, negara itu kuat, tidak seperti sekarang. Saudara-saudari, mungkin kita pun sentiasa akan fikir masa dahulu bagaimana kuat kita. Tetapi kita tidak boleh hanya lihat masa dahulu. Kita perlu lihat sekarang dan pada masa yang akan datang. Kami jelas mempunyai keadaan fikiran yang sama. Lupa bahawa kami mempunyai kedudukan yang kurang bernasib baik. Dan bahaya sentiasa kita lihat ke belakang. Bercakap apa yang berlaku pada tahun kebelakangan. Seperti kita gereja Metodis John Wesley. Mereka begitu kuat. Banyak orang percaya Kristus. Bagaimana pada hari ini? Macam kita ketahui United Kingdom, tempat yang di mana John Wesley kerja. Sekarang mereka bagaimana? Mereka boleh menggesarkan perjanjian pasangan. Mereka boleh menggesarkan perkahwinan sama gender. Itu memang salah di segi Alkitab. Apabila kita melihat gereja barat hari ini menjadi teluk. Seperti yang saya katakan gereja Metodis di British tahun kebelakangan ini. Mereka boleh membuat persetujuan ini. Memang salah dari segi Tuhan. Pengguna Facebook menyalahkan gunaan media untuk menjemput orang masuk ke dosa. Saudara-saudari, saya masih ingat pada tahun lepas Ogos 25 bulan. Saya dapat ada satu Facebook untuk menjemput saya, ajak menjadi kawan, tetapi untuk membuat sesuatu yang berzina. Saya ambil gambar ini, rekam ini, dan saya hantar kepada saya punya isteri. Biar tak tahu, memang ada tarikan yang begitu jahat. Dunia ini sudah rosak dan memerlukan anak-anak Tuhan untuk bangkit dan membawa kemuliaan Tuhan balik supaya mereka tahu keutusan, keadilan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan. Dan ketahui Yesus Kristus sudah mati di atas salib. Marilah kita kuat dalam Tuhan demi memenangkan ketakutan, demi menghabiskan kerja yang Tuhan ingin kita buat. Apabila perasaan silam, orang dahulu mereka fikir akan generasi tua. Mereka akan menyampu wajah mereka, tetapi kesedihan sentiasa menurun. Kadang-kadang keadaan akan menjadi lebih teruk. Tetapi kali ini Nabi Hagai memberi kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau menyuruh orang ramai untuk menghadapi situasi semasa. Dia menerima kesedihan. Dia menerima kekecewaan. Mereka di satu pihak dan kemudian melepaskan kuasa message yang memberi inspirasi. Kekecewaan penduduk ini bagaimanapun hanya kemudian dimainkan oleh kuasa message-nya yang memberi inspirasinya. Ada harapan di hadapan dengan mengingatkan kegembiraan masa lalu dan cahaya masa kini.
Dan kita ada tahu sekarang kita ada. Boleh buat, kita boleh buat dengan daya Tuhan. Orang-orang disebut. Dan dalam perkara ini, mereka mesti ketahui perbezaan permulaan pada bab pertama, di mana mereka sudah tidak ada iman untuk buat. Mereka takut. Mereka perlu ketahui di mana dalam bab 1 Hagai beritahu, mengapa kamu tidak diberkati? Sebab kamu tidak menurut firman Tuhan. Maka Hagailah, dia guna masa yang tepat, dia beja dahulu dan sekarang, dia memberikan cabaran, memberitahu apa yang kita salah, kita perlu taubat. Kalau tidak, kita tidak dapat diberkati. Kita tumbuh pun tidak ada hasil. Jadi maka inilah dengan kerja Roh Kudus ilhamkan kepada Nabi Hagai, maka message itu disampaikan. Saudara-saudari, hari ini kita pasti kuat dalam Tuhan, bukan dengan daya diri, dengan daya Tuhan untuk memenangi ketakutan di dalam hati kita. Marilah kita berdoa untuk bersama menunggu masa peluang untuk menggalakkan jemaat dalam wabak COVID-19, membuat sesegala yang mungkin. Motivasi dengan beja sebelum dan selepas. Marilah kita bersama dengan daya Tuhan. Kita doa sesama supaya gereja dibangkitkan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, kita serahkan jemaat Tuhan kepada Tuhan supaya kita boleh memformulasikan Korato dalam rohani, dalam pelajaran kita, berajin dengan doa dan turut Tuhan, firman Tuhan, supaya kita boleh melayani lebih banyak orang demi kemuliaan Tuhan, demi memberi tahu akan Injil Yesus Kristus atas salib, supaya kita memperoleh Roh Kudus, supaya kita boleh mulia Tuhan. Oh Tuhan, kita berdoa untuk jemaat kita kesemua. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kesemua orang yang menyertai renungan pada pagi ini. Amin.